Bismillahirrahmanirrahim. 3 sifat ini tanda anda sudah capai bahagia tanpa anda sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama dengan Senduk Nazmi malam ini kita live untuk kita share tentang satu kebahagiaan ataupun mungkin kebahagiaan ini mungkin anda tak sedar ataupun anda mencari kebahagiaan tapi anda tak sedar sebenarnya anda dah capai dah bahagia tersebut. So hari ini insyaAllah pada live hari ini kami akan share kepada anda, Senduk Nazmi akan share kepada anda tentang kebahagiaan ataupun bahagia yang mungkin anda tanpa anda sedar. Okay, insyaAllah hari ini 9 Februari 2021, dah masuk Februari dah. Tahun baru ni 2021, dah Februari dah tuan-tuan dan puan. Begitu cepat sekali masa orang kata apa berjalan, tanpa sedar kita dah masuk minggu kedua. Okey tuan-tuan dan puan, seperti mana yang mungkin follow Senduk Nazmi di Facebook dan Instagram, insya-Allah kami perkenalkan dulu apa itu Senduk Nazmi sebelum saya pergi terus kepada tajuk kita hari ini. Senduk Nazmi ni adalah orang kata apa satu bisnes yang kita buat untuk kita, saya saja nak share tentang kita punya kek batik kepada orang ramai. Pada mulanya kita buat ni masa PKP. Bayangkan masa PKP kita buat, saya saja buat kek batik, kita share dengan orang ramai, kita jual dekat orang dan sebagainya. Tapi bila kita buat kek batik ni kita nampak ada something yang kita rasa something yang menyebabkan kita rasa kita nak buat terus. Kita nak buat lagi tentang kek batik ni. InsyaAllah antaranya ialah kita dapat something yang membuatkan orang lain bahagia bila dapat kek batik daripada Senduk Nazmi ni. InsyaAllah banyak lagi perkara yang mungkin kami akan share nanti tentang apa yang boleh menyebabkan anda bahagia. Bukan saja semata-mata kek batik daripada Senduk Nazmi. Memang kami punya orang kata apa, kami bawa kek batik ni bukanlah semata-mata untuk jual ataupun untuk bisnes ni semata-mata bisnes. Kami buat ni untuk membahagiakan orang lain yang mendapat kek batik ataupun menikmati kek batik yang ada dua jenis. Satu yang biasa punya kek batik dan satu lagi yang ada cheese. InsyaAllah. Bulan lepas kami buat satu promosi tentang satu diskaun pembelian kek batik yang kedua dapat 50% atas kelahiran anak kami yang kedua ataupun tahun kelahiran anak yang setahun dah, anak saya yang kedua, kami bagi 50%. Hari ini lebih kepada seperti mana live yang pertama, seperti yang saya kata kami nak share. Mungkin setiap masa ataupun setiap bulan ada sekali ataupun dua kali kita akan live untuk share tentang apa-apa saja untuk kita share tentang apa-apa sajalah, apa-apa saja tentang kebahagiaan, tentang kehidupan, tentang mungkin nak libatkan tentang bisnes dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan sharekan kepada anda, insyaAllah dengan tajuk-tajuk yang menarik lah. Okay, alright. Kepada mereka yang menonton kami secara live ni, mungkin saya nak tanyalah, ada tak nampak muka saya? Ada orang kata tak nampak lah, saya risau. Saya tengah live nanti kan, saya share tentang apa yang kita nak belajar hari ni, tak nampak pula. So insyaAllah for now saya tengok tak ada masalah. Jom kita terus ataupun kita mulakan kita punya sesi live hari ini mungkin dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Kita mulakan dengan sesuatu yang baik. InsyaAllah kita pun berakhir dengan sesuatu yang baik. InsyaAllah semoga Allah memberi saya kelancaran lisan untuk bercakap hari ini. Sebab saya rasa tajuk hari ini mungkin ramai. Mungkin hari ini tak seperti mana live pertama saya tempoh hari. Bulan lepas saya tak orang kata apa tak kisah sangat berapa orang tengok, sebab saya tahu bila saya dah habis live nanti insya-Allah orang akan tengok live ni. Maksudnya dia tengok recording balik. Sebab untuk makluman anda semua, kita share bukan saja di Facebook Senduk Nazmi, saya juga share di saya punya channel YouTube
Hasbillah Hushan. Kalau anda boleh subscribe juga ataupun boleh follow saya di Hasbillah Hushan, channel YouTube. Bila kami share di orang kata YouTube saya, alhamdulillah dah ratus orang dah tengok view ataupun dah tengok saya punya live, insyaAllah. Semoga orang kata apa, sharing hari ini bukanlah semata hari ini, tapi dia boleh berlangsung seterusnya. Terutama tujuan saya, niat saya adalah untuk mungkin saya nak tengok balik suatu hari nanti, kan, dan mungkin anak-anak saya pula tengok nanti, insyaAllah orang kata apa, melihat ayahnya sharing kepada orang lain ataupun memberi manfaat kepada orang lain, mungkin memberi inspirasi kepada mereka. Okey, jom saya share tentang satu perkara, tentang topik yang kita nak share, insyaAllah, iaitu 3 sifat ini tanda anda sudah capai bahagia. Ini orang kata apa, slide yang saya buat insyaAllah untuk membantu anda supaya anda pun dapat poin-poin yang saya bercakap lah. InsyaAllah hari ini kita akan banyak gunakan visual, slide dan juga anda punya auditory. Maksudnya telinga anda untuk mendengar. Okay, alright. 3 sifat anda sudah capai bahagia ni, dia adalah kesinambungan daripada live yang pertama ataupun sharing saya bulan lepas, iaitu 3 orang kata apa, tajuk yang saya bawa hari tu, 3 rahsia macam mana untuk cipta bahagia. Macam mana untuk anda cipta bahagia. Dan cerita saya pada bulan lepas ataupun sesi live baru-baru ni, saya share tentang apa yang berlaku tentang ujian yang berlaku pada diri kita, terutama pada diri saya lah, di mana saya mengalami orang kata apa, diberhentikan kerja ataupun mengalami masa tu pula diberhentikan kerja, isteri pula tengah syarat mengandung anak yang pertama. Masa tu tak ada kerja 4 bulan, kita stres macam mana nak cari rezeki, macam mana nak cari cari duit untuk pastikan kita punya kelangsungan hidup berjalan lancar, insyaAllah. Cuma tuan-tuan dan puan, ketika itulah saya belajar. Saya mungkin nak flashback balik lah. Ketika ujian tu, seperti mana yang mungkin anda sendiri dah biasa dengar, bila anda diuji, sebenarnya Allah tengah sayang anda, Allah tengah uji anda. Sebenarnya Allah sayang anda lah, supaya kita ni ingat balik dia. Kita kembali kepada fitrah kita, supaya kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa semua yang terjadi pada diri sempat bulan tanpa kerja dan sebagainya. So insyaAllah ketika itulah saya rasa saya perlu lakukan sesuatu, dan ketika itulah baru saya sedar bahawa kebahagiaan itu bukanlah daripada duit semata-mata. Kebahagiaan itu bukan semata-mata boleh bayar tu, boleh bayar ni, boleh beli tu, boleh beli ni. Kebahagiaan itu bukan datang daripada situlah. Sebenarnya kebahagiaan tu adalah perkara yang kita rasa kita terima sebagai satu nikmat pada kita, dan itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan suatu kebendaan lah, harta benda, ada duit banyak dan sebagainya. Itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki lah. Kebahagiaan yang hakiki adalah bila Allah tegur kita, Allah berikan sesuatu yang untuk kita ingat balik pada dia. Itu adalah bahagia. Maksudnya Allah tanda Allah sayang pada kita. Kepada tuan-tuan dan puan, insyaAllah sekiranya anda yang menonton saya live ni ataupun melihat semula recording ini, saya nak mungkin share dengan anda lah. Hadapi dengan abah, insyaAllah, dan juga laluinya dengan tenang supaya anda nanti anda akan dapat solutionnya. Bila anda dapat solutionnya nanti, insyaAllah akan dapat kebahagiaan yang mungkin anda tak pernah terima pun, kebahagiaan yang anda dapat tu. Okay, so tuan-tuan dan puan, jom saya share kepada anda apa rahsia yang pertama ataupun sifat yang pertama yang mungkin anda perlu tahu, ataupun sifat yang menandakan anda dah capai bahagia. Mungkin ramai yang tak tahu ataupun mungkin yang tahu kan. Okey, rahsia yang pertama ataupun sifat yang pertama. Okey, ni slide saya tak berapa nampak, mungkin saya besarkan sikit. Okey, sifat yang pertama adalah rendah diri. Iaitu 3 sifat tanda anda sudah capai bahagia. Mungkin anda tak sedar, aku ni dah bahagia ke belum? Aku ni asyik cari duit dan sebagainya, tak rasa kebahagiaan tu, tak rasa. Sebenarnya tuan-tuan, kebahagiaan tu sebenarnya anda dah dapat, cuma anda tak sedar.
Kebahagiaan tu sebenarnya anda dah ada dah, cukup dah untuk anda. Tapi anda tak sedar dan anda masih lagi mencari kebahagiaan tu. Yang pertama yang tuan-tuan ialah rendah diri. Iaitu kerendahan hati tanda kehebatan iman. Ini ayat ni saya rasa bila saya baca buku tersebut, bagi saya poin ni ialah kerendahan hati tanda kehebatan iman. Maksudnya tak kisahlah kita ni macam mana orangnya, macam manalah orang tengok kita ni hebat ke, orang ni tengok kita ni bagus ke, hebat macam mana pun kita ni, sebenarnya kita ni tak ke mana pun. Sebenarnya kita ni hebat kita adalah kerana izin Allah. Itu je kita ingat. Apa-apa yang berlaku, yang terjadi tentang diri kita, yang kita lalui, orang lain nampak kita hebat, orang lain nampak kita bahagia ke, kaya ke, semuanya adalah kerana keizinan Allah. Itu yang anda kena pastikan, yang anda tahu. Iaitu anda pastikan yang anda tahu bahawa semua itu adalah izin Allah. So tuan-tuan, untuk rendah diri ni tuan-tuan, macam mana sifat dia? Sifat rendah diri. Untuk mereka yang mungkin rendah diri, klise lah poin ni. Sebenarnya tuan-tuan, rendah diri ni dia macam bagi orang yang dah rasa kebahagiaan tu, dia akan nampak, oi betul lah, aku dah rasa macam tu, dulu aku macam ni. Dulu macam contoh, dulu anda rasa anda nak tunjuk something yang bahawa anda ni sangat bagus. Tak kisahlah anda baru masuk kerja, baru lepas fresh graduate kan, habis belajar, anda nak masuk kerja, anda masuk je first kerja anda, mesti anda nak tunjuk anda ni bagus. Terutama bila anda diberikan 3 bulan percubaan. Lepas 3 bulan baru dapat sambung kerja ataupun dapat kerja permanent. Kan? Masa contoh dulu, masa saya fresh graduate, habis je belajar, dapat kerja, dapat je kerja tu bukan dapat kerja terus permanent. Confirm aku dapat kerja ni, tak. Dia akan bagi ujian pada kita 3 bulan. Kau tunjuk performance bagus 3 bulan, kau dapat kerja permanent. Kan? So masa 3 bulan tu confirm kita akan tunjuk bahawa kita ni bagus, kita hebat, kita nak pastikan kita nak tunjukkan sesuatu yang kita boleh ni, kita ni berguna kepada syarikat tersebut. Kita nak pastikan kita nak tunjuk yang bahawa orang lain yang ada dalam syarikat tu sebenarnya tak menyumbang apa-apa. Aku yang baru masuk ni, aku paling menyumbang, beri sumbangan yang besar kepada syarikat. Ataupun anda kalau dalam keluarga, anda nak tunjukkan bahawa anda menunjukkan anda memberi sesuatu yang terbaik pada keluarga tu. Anda nak tunjuk yang anda ni bagus. Tak boleh tengok adik-beradik lain yang mungkin melebihi daripada anda. Macam contohlah, abang anda ke adik anda ke kakak anda nampak lebih ogah lah dia. Nampak lebih bagus kan. Anda tak boleh rasa macam tu. Anda nak tunjuk something yang bahawa anda nak katakan aku pun bagus jugalah. Bukan dia seorang je. Kan? Itu menyebabkan anda rasa tak bahagia sebab anda nak menunjukkan bahawa aku ni bagus, kan? Anda rasa tak tenang hidup sebab orang lain asyik, orang lain dipuji, orang lain tu yang asyik kena puji. So anda rasa macam tak tenang. So bila tak tenang, maksudnya anda automatik tak bahagia. So tuan-tuan dan puan, bila anda rendah diri ni, maksudnya anda orang kata apa yang anda buat semuanya kerana Allah Ta'ala. Apa yang anda buat adalah kerana Allah izin aku buat benda ni. Aku buat benda ni dan benda ni berjaya kerana izin Allah. Mungkin apa yang aku buat selama ni, apa yang aku buat yang mungkin orang tak sedar, ataupun mungkin amalan yang kita buat ni mungkin orang tak tahu kita buat, dan Allah bagi keizinan, okey kau buat, insya-Allah aku berikan kemudahan untuk kau buat. Insya-Allah benda tu yang menyebabkan dia rasa aku tak perlu tunjuk apa-apa untuk menyebabkan orang lain puji aku hebat. Tak. Aku buat ni semata-mata kerana aku nak dapat redha Allah. So dia rendah diri untuk menyatakan bahawa aku tak perlu tunjuk apa-apa. Sebenarnya semua yang kehebatan tu adalah milik Allah. So dia buat semua tu, dia rasa macam kalau orang lain puji tu dia rasa tak ada apa-apa. Dia buat tu semuanya kerana semata-mata dia nak sampaikan sesuatu ataupun amanah dia sebagai seseorang. Mungkin masa tu dia mungkin dalam keluarga, mungkin dia dalam syarikat kan. Macam contoh dalam keluarga, dia bantu adik-beradik dia untuk mungkin bagi duit kan. Tanpa sedar sebenarnya dia bagi duit tu sebenarnya dia pun tengah sesak duit ni. Tapi dia bagi duit. Dia tahu kalau dia bagi duit kepada adik-beradik, insya-Allah Allah akan balas. Kan?
Itu kekuatan tu yang saya kata tadi, dia punya point dia tadi, kehebatan rendah diri adalah kehebatan iman kita. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat rasa rendah diri tu, insyaAllah tuan-tuan akan, insyaAllah lah, saya share ni adalah, apa yang saya share ini adalah apa yang saya rasa saya dah rasa. Saya rasa apa yang saya rasa. Sebab bagi saya, bila anda dapat kenikmatan bahagia yang berkaitan dengan tajuk yang first tadi, sifat rendah diri tadi tu, insyaAllah anda akan memang akan menikmatilah kebahagiaan tu. Akan dapat nikmat yang mungkin anda rasa, iyalah betul lah, kenapa selama ni aku nak tunjuk yang aku ni bagus? Kenapa aku nak tunjuk bahawa orang lain ni semua tak betul, atau orang lain ni semuanya tak bagus, aku je yang bagus. Sebenarnya itu yang menyebabkan kita rasa betul-betul, kita rasa macam apa yang aku buat selama ni dia akan jadi macam tu. Okay, macam contohlah ada satu cerita, ini mungkin penutup sebagai sifat yang pertama ni. Cerita bahawa ada satu perkampungan ni, dia suka buat perlumbaan anjing berlari. Dia buat perlumbaan anjing berlari. Adalah 6, 3, 7 ekor anjing berlari. Tapi hari tu dia nak uji. Sebab anjing ni laju kan, berlari kan. Kalau kejar manusia pun, kejar orang pun laju je kejar kan. Dan dia buat ujian, dia nak letak satu binatang yang lebih laju daripada anjing. Tak tahulah cheetah ke, singa ke, harimau ke kan. Tapi kalau letak singa, letak harimau, confirm anjing tu kena ngap kan. Tapi saya nak cerita bahawa dia nak uji anjing dengan binatang yang macam contoh cheetah ni, mana lagi laju. Dia buat larian, dia buat ujian, dia lepaskan semua anjing berlari, kecuali cheetah ni. Cheetah ni duduk diam je, dia macam relax je, dia macam tak nak berlari pun, tak nak kejar anjing itu pun tak nak. Orang yang buat penganjuran tu pun dia agah-agah cheetah tu pun, cheetah tu duduk diam, relax je. Apa yang kita belajar kat situ? Itu boleh dikatakan kita belajar ialah cheetah tu cheetah tu dah kenapa pula aku nak berlari dengan anjing-anjing ni? Kalau aku lari dengan anjing-anjing ni, aku nak buktikan apa? Kan? Aku nak buktikan kepada siapa, ataupun aku nak buktikan apa pada orang, ataupun pada manusia yang buat benda ni. Sebab kalau aku lari, confirm aku yang paling laju, kan? Maksudnya dia rasa macam aku tak perlu tunjuk apa-apa kot. Cukuplah orang tahu apa kebolehan aku. Cukuplah orang tahu apa kekuatan aku. Untuk aku nak tunjuk lebih-lebih, kalau orang lain tunjuk, macam contohlah kita bekerja kan, orang lain tunjuk lebih bagus daripada kita, tapi kita selama ni kenapa tak buat sebenarnya itu yang saya kata tadi, izin Allah. Kadang-kadang Allah izin, okey lah, contohlah saya lah, kau sampai sini je buat. Mungkin orang lain nak masuk tu, ataupun orang lain yang mungkin dah lama dengan kita tu, mungkin Allah bagi keizinan dia untuk buat lagi bagus ataupun benda yang kita tak pernah buat. Sebab Allah izin untuk dia juga bahawa dia boleh buat. Bukan semata-mata engkau je seorang je boleh buat. Allah izinkan untuk orang lain pun juga buat. Itu yang sifat yang pertama lah, rendah diri. Okay, tuan-tuan, kalau rendah diri tuan-tuan ni pegang, insyaAllah dapat orang kata apa, kenikmatan tu lah. Itu yang paling best lah. Saya rasa nikmat rendah diri ni bukan senang lah untuk orang dapat lah. Sebab rendah diri ni kadang-kadang kita ni manusia kan, ada ego kita sendiri. So susah. Kita kadang-kadang kalau rasa nak rendah diri, kadang alamak aku juga nak pujian. Kan? Ada manusia perlukan pujian untuk dia kuat, ataupun dia rasa dia nak tunjukkan bahawa dia siapa aku ni boleh ke mana. Kadang-kadang ada manusia nak pujian. Tapi kadang ada orang tak nak pujian pun. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang tu macam bila kita puji dia macam alamak menyesalnya aku puji dia, macam dia tak ada rasa apa-apa pun. Kan? So rendah diri tuan-tuan, saya kesimpulannya lah untuk yang sifat yang pertama ni tuan-tuan, rendah diri ialah kita memfokuskan kepada penerimaan, iaitu fokus penerimaan orang terhadap sesuatu yang berlaku. Maksudnya kita ni buat sesuatu, kita nak fokus penerimaan kepada sesuatu yang kita buat. Macam tu, kalau kita buat
Kalau kita tolong orang, apa kita dapat? Kita dapat pahala, betul? Kalau kita, contoh kita buat kerja dekat mana-mana syarikat atau kita buat kerja kita, apa yang kita dapat? Kita dapat bantu syarikat kita melonjakkan lagi dia punya bisnes. Itu maksudnya fokus pada penerimaan. Dia bukan fokus kepada pujian. Rendah diri ni. Dia fokus kepada, contoh kita keluarga kan, seorang ayah pergi kerja, contoh seorang ayah pergi kerja cari rezeki untuk apa? Bukan untuk semata-mata duit tu, tapi semata-mata untuk anak dan isteri dia. Itu maknanya fokus kepada penerimaan. So tak kisahlah orang nampak dia kerja bagus ke, dia ada kereta besar ke, kereta mahal ke, apa ke, dia buat benda tu untuk semua kemudahannya adalah kesenangannya lah kepada keluarga dia. Itu pentingnya fokus penerimaan. Okay, yang kedua, tidak suka pujian. Macam saya cakap tadi, dia tak suka kepada pujian, lebih suka menerima teguran berbanding menerima pujian. Sebab mungkin pujian ni, macam saya cakap tadi, ada orang suka pujian untuk dia orang puji dia akan buat lagi bagus. Ada orang tak suka pujian sebab dia rasa pujian ni akan menjatuhkan dia. Macam contoh kan, saya ada juga seorang rakan, dia ni memang tak suka pujian. Kalau kita puji dia, contohlah dia buat sesuatu kerja, bila kita puji dia, esok dia punya kerja tu tak sama macam semalam. Dia down lah, maksudnya dah jadi macam alamak, semalam baru je puji, macam tu. Ada orang, dia tak suka pujian, dia sebab bagi orang puji dia akan menyebabkan orang rasa dia rasa macam ni puji ada something ni, ataupun puji ni menyebabkan dia rasa down. Dia akan menyebabkan puji tu menyebabkan dia down lah, senang cerita. Dan dia suka pada teguran, dia suka orang tegur dia daripada pujian ni. Ini orang kata sifat yang saya rasa sifat yang perlu ada pada kita lah. Sebab kadang-kadang pujian ni bagus, terutamanya pujian ni membantu kita untuk motivate kita lah. Tapi kena ingat, kadang-kadang pujian daripada manusia ni, hari ni dia puji, esok dia kutuk. Manusia punya sifat, kan? Sebab tu orang kata jangan mengharap kepada manusia, mengharap kepada Allah saja. Apa-apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dengan apa-apa yang kita fikir, semua niat kerana Allah. Sebab kalau kita niat kerana manusia akan mengecewakan kita lah. Apa-apa yang anda buat, kalau anda macam contoh anda keluar rumah esok pagi kan, aku nak buat kerja ni nak dapatkan pujian, aku buat kerja ni nak dapatkan orang puji aku bahawa aku hebat dalam sesuatu perkara. Bila benda tu tak jadi, benda tu anda tak capai dapat orang kata apa, sesuatu yang anda rasa anda boleh buat tu, katakanlah hari tu hari malang anda lah, kan, ia menyebabkan anda kecewa sebab manusia tak puji anda. Tapi bila anda niat semuanya, mengharap semuanya kepada Allah, anda berdoa kepada Allah, anda merintih, menangis pada Allah bahawa aku susah, aku ada masalah dan sebagainya, insya-Allah anda akan dibantu oleh Allah. Kerana Allah tu maha pengampun, maha membantu kita semualah. Semuanya kita berharap kepada Allah, bukan pada manusia. Okay, yang ketiga, gembira lihat bahagia. Ini best. Rendah diri ni, macam contoh saya cakap tadi, permulaan cerita saya tadi, gembira lihat bahagia. Maksudnya dia suka melihat kepada orang lain bahagia. Macam saya cakap tadi, sifat rendah diri ni, dia sebenarnya tak nak tunjuk apa-apa dah. Dia tak tahu dah, aku nak tunjuk apa kepada manusia, kan? Dah cukup dah. Orang kata aku hebat ke apa ke semuanya, kerana bagi saya, bagi dia, dah tak ada kepentingan dah untuk aku dapat pujian tu. Tapi kalau dia pula suka pada orang yang orang kata apa, dia suka orang lain bahagia. Dia suka orang lain bahagia sebab bila dia orang lain bahagia, dia rasa bahagia. Macam contoh live yang pertama kan, orang lain bahagia, dia mencipta kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. So suka memberi, berkongsi rezeki dengan orang sekeliling. So dia memberi sesuatu kepada orang lain untuk membahagiakan orang tu. Kan, macam contoh anak-anak kita lah, kalau kita senang nak cerita kebahagiaan kan, ataupun kita nak rasa nak cerita kebahagiaan dengan mudah adalah dengan memberi hadiah kepada isteri dan anak-anak. Terutama anak-anak lah. Kalau anak-anak ni kita beli baju ke, kita beli mainan ke, apa-apa yang dia suka. InsyaAllah anda balik tu anda share pada, ni abah beli ni sekian.
masa tu juga anda akan rasa bahagia sangat sebab anak-anak anda, wow, nak pakailah baju sekarang juga, tak boleh, tak nak pakai, nak kena tunggu basuh dulu, tak boleh tunggu basuh, nak pakai sekarang juga, kan. So itu pun maksudnya anda memberi sesuatu rezeki ataupun share sesuatu yang menyebabkan anda rasa bahagia. So banyakkan memberi tuan-tuan dan puan-puan. Memberi, tak kisahlah anda beri, tak kisahlah anda rasa nak beri pada siapa, pada orang yang anda tak tahu pun. Contohlah anda sedekah kepada masjid, orang tak nampak anda, boleh tak orang anda sedekah pada masjid tapi orang tak nampak anda? Boleh, transfer online tuan-tuan. Anda pergilah, contohlah anda duduk dalam satu kampung kan, satu perumahan ke kan, apa yang anda boleh cipta kebahagiaan untuk diri sendiri kan. Ini saya share ni, saya share ni untuk anda boleh buat juga. Bermula hari ni lah anda boleh buat, ataupun esok pagi lah insyaAllah. Apa yang anda boleh buat ialah dalam satu kawasan perumahan anda, ataupun kawasan perumahan mana-mana lah, kampung ke, flat ke sebagainya, kat situ mesti ada surau dan masjid yang terdekat, betul tak? Macam mana anda nak sedekah tanpa anda pergi masjid, tanpa orang lain nampak? Dan anda pilih masjid yang setiap hari petang ataupun setiap lepas maghrib mesti dia buat ceramah, buat makan-makan. Sekarang ni susahlah kita nak jumpa masjid yang macam tu kan dalam tempoh PKP. Tapi ada masjid dalam tempoh PKP pun dia buat ceramah. Dalam tempoh PKP pun orang kata apa, dia share tentang orang kata apa, mungkin dia daripada orang yang sedekah, dia berikan makanan kepada orang-orang yang susah. So apa yang saya boleh suggest pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya tak tahu, saya tak nak share saya tak nak cerita apa yang dah dibuat, sebab bagi saya biarlah rahsia. Tapi apa yang saya boleh share pada anda, ini cikgu saya ajarlah. Cikgu saya ajar, bila kau cari satu masjid kat kawasan perumahan, kau tak kisahlah, kau rasa kau tak pernah pergi sana pun tak apa. Jarang pergi ke, tak kisahlah apa masalah, apa orang kata apa, tak pernah selalu pergi ke masjid itu pun, tapi kau pergi masjid yang terdekat kawasan perumahan kau dapatkan nombor akaun masjid tu. Dapatkan akaun masjid tu, lepas tu kau bawa balik, simpan, bawa balik. Setiap hari, setiap pagi selepas subuh, kau sedekahlah berapa yang kau ada. RM1 pun tak kisah, tanpa kau pergi masjid. Contohlah sekarang tempoh PKP, nak pergi masjid, nak sedekah, adalah orang buat tabung dekat luar masjid tu, ada, tak ada masalah. Tapi yalah, kadang-kadang dalam tempoh PKP ni nak keluar pun kita takut kan. So apa yang anda boleh buat ialah setiap hari, setiap pagi selepas subuh, anda buatlah sedekah tu. Tak kisahlah RM1 tuan-tuan dan puan-puan, transfer online saja. Sebab apa tuan-tuan, bila anda sedekah tu, dia akan ada satu sifat yang anda, saya tak boleh cerita lah, tapi anda kena cuba. Anda akan menyebabkan hari anda tu sangat dipermudahkan lah. Sangat dipermudahkan. Dan kalau boleh buat setiap hari, jangan miss. Tak kisahlah anda sedekah RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, RM4 ke. Sebab dalam sedekah, mungkin anda tahu, dalam sedekah yang bagus adalah sedekah yang ketika kita sesak. Contoh, anda ada RM20 ni. Ada RM20. Lepas tu anda rasa, alamak, nak sedekah macam mana kalau aku bagi RM20 ni, aku nak makan apa kan? So apa yang anda boleh buat ialah anda sedekah RM20 tu. Magic tu akan dapat lah, insyaAllah. Saya sarankan, jangan miss setiap hari. Jangan miss. Try je. Anda try. Saya galakkan untuk anda try. Sebab cikgu saya ajar ni, bagi saya, anda dah try, mungkin kalau anda ni jenis yang, you ke, sedekah setiap hari ni sekian-sekian, dapat ni sekian. Try je. Anda try je. Anda try sahaja. Sebab bagi saya, itulah, sedekah kan, memberi kepada sesuatu. Kita tak tahu masjid tu kita pun tak tahu. Masjid, tak kisahlah, kita sedekah pada masjid, kita tahu masjid akan buat sesuatu. Okay, alright. Abang saya, kakak saya pun, anak buah saya pun tengok, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Mungkin ni Hazlin ni. Okay, abang saya, Abang Sarudin, betul juga kan, minta nombor akaun masjid, lepas solat padu je transfer RM1 sehari. Betul. RM1 pun jadi. Tak kisahlah, kalau anda rasa masa tu, alah RM1 ni susah lah nak derma ni.
Masa yang bila anda rasa susah itulah sebenarnya itulah sesuatu akan berlaku pada anda. Sebab sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika anda rasa anda pun masa macam, alah kalau aku sedekah RM1 ni pun beratlah nak sedekah RM1 ni. Itu adalah sedekah yang terbaik. Cuba tuan-tuan dan puan, saya share ni, saya kalau share ni yang bab sedekah setiap hari, saya tak tahulah, tak apalah, saya share dengan tuan-tuan dan puan, saya share. Bermula 2019, awal 2019 cikgu saya jumpa cikgu lah sebab saya lost kan. Saya cikgu, dia kata, cuba anda macam mana nak tenangkan hati, anda sedekah pada masjid setiap hari. Tak kisahlah nilai dia berapa. Sedekahlah. Tak kisahlah masa tu anda sesak ke apa, sedekah je, don't worry. Dan selama Januari 2019 sehingga hari ini, insya-Allah, alhamdulillah saya takut nak cakap ni sebab saya takut dia akan menjadi riak dan sebagainya lah. Tapi insya-Allah perkongsian ni dapat membantu anda jugalah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Sampai ke hari ini saya tak pernah miss untuk transfer online ke masjid yang terdekat dengan rumah saya. Sebab benda ni sangat magic lah tuan-tuan dan puan. Sebab selepas setahun tuan-tuan, 2019 habis 2019, habis 2020, 2021 ada magical. Pada 2021, Januari 2021, saya tak pernah terima sebanyak itu. Saya tak boleh ceritalah kan. Saya tak boleh cerita tu. Maksudnya awal Januari 2021, saya tak pernah terima sebanyak itu. Anda bayangkan daripada Januari 2019, anda donate lah beberapa ringgit yang anda rasa anda ada. Dan kalau anda rasa, contohlah tengah-tengah ngaji hujung-hujung bulan kan. Anda kan, yelah kita tengah gaji hujung-hujung bulan ni, tengah bulan hujung-hujung kan. So, sesak lah kan. Try je. At least RM1. Dan benda tu berlaku, alhamdulillah, walaupun benda tu berlaku selama 2 tahun, Allah sangat mempermudahkan urusan. Dan Januari 2021 ada something yang saya rasa saya tak pernah saya dapat sepanjang hidup saya. Umur saya sampai 31 tahun, itulah first time saya dapat sebanyak itu. Saya tunjuk kat isteri saya, sayang, tengok ni. Tengok ni. Isteri saya pun macam, ya bang, betul ke ni bang? Bukan dalam bentuk duit saja, dia dalam bentuk lain juga. Dalam bentuk material pun ada. Saya rasa saya sangat-sangat, orang kata apa, sujud syukur lah. Sebab apa yang cikgu saya ajar tu, dia menjadi ketika tu. Dia bukan menjadi, dia betul lah Allah tu bagi lebih yang kita tak jangka tau. So tuan-tuan dan puan, dalam sifat rendah diri inilah mengajar kita untuk sifat rendah diri, iaitu memberi. Okay tuan-tuan? Alright, so jom kita ke sifat yang kedua. Kepada mereka yang baru masuk, insyaAllah kita dah sifat yang kedua dah. Okay, sifat yang kedua tuan-tuan, untuk kita kita dah capai kebahagiaan tu. Tadi kita dah capai kebahagiaan tanpa anda sedar. Sebenarnya anda dah capai bahagia bila anda dah ada sifat rendah diri, insyaAllah. InsyaAllah semoga Allah mengampunkan dosa saya, apa penceritaan saya tadi. Bukan saya nak tunjuk bahawa saya ni bagus ataupun saya nak tunjuk saya ni ini sebagainya. Cuma ini saya nak share kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan akan dapat sifat kebahagiaan tu. Rendah diri tu, insyaAllah. Okay, yang kedua iaitu layan. Layan orang seperti manusia. Apa maksud layan orang seperti manusia? Ramai orang tanya kan, apa maksud layan orang seperti manusia? Memang kita layan orang seperti manusia. Kita layan orang seperti benda lain ke? Kan? Untuk masuk ni tuan-tuan, sedar tak anda sebelum ni? Anda kadang-kadang bila anda dalam kesusahan, baru anda cari orang tu. Ataupun bila anda dalam keadaan kesusahan, baru anda ingat, oh dia ni ada. Pernah tak? Sebab bila anda rasa susah lah baru anda ingat orang tu ada. Bila anda senang, anda tak pernah ingat pun dia orang ni. So tuan-tuan, dia tak kisahlah dalam kehidupan anda bekerja ke, anda dalam berkawan ke kan. Kadang-kadang anda ni kadang-kadang layan orang ni bila diperlukan je.
Anda rasa time aku susah, dia lah aku paling aku nak minta tolong. So sebenarnya itu adalah layan orang seperti barang, tuan-tuan. Bukan layan orang seperti manusia. Maksudnya layan orang seperti barang ni maksudnya bila anda rasa anda perlukan dia, baru anda cari dia. Barulah anda tergege, barulah tiba-tiba anda baik dengan dia. Tapi bila anda dah rasa dapat semua benda, anda dah bahagia dapat benda apa yang anda nak, kadang-kadang dalam setahun sekali je anda kontak dia. Itu layan orang seperti barang, tuan-tuan. Layan orang seperti manusia ni maksudnya tak kisahlah anda tak pernah berhubung dengan dia, tak kisahlah anda rasa orang kata apa, tak pernah berhubung tu satulah. Lagi satu, anda rasa macam dia tu adalah orang yang orang kata susah senang adalah dengan dia. Maksudnya anda ada circle yang apa-apa pun anda akan cari semua orang ni. Tak kisahlah anda senang ke, anda susah ke, circle anda ni lah yang akan bantu anda nanti. Itu maksudnya layan orang seperti manusia. Kerana apa, tuan-tuan, bila kita layan orang seperti manusia, macam contoh slide yang saya tunjuk ni, tuan-tuan, iaitu 80% emosi, iaitu lebih kepada emosi. Peratusan layanan, tuan-tuan. Peratusan layanan. Ini saya baca buku, saya jumpa ni. 80% berkaitan dengan emosi, 20% berkaitan dengan logik. Apa maksud dia? 80% emosi ni, tuan-tuan. Seseorang bila diperlukan, macam contohlah, saya perlukan anda untuk tengok live saya ni. Kan? Saya perlukan anda untuk tengok live saya ni. Saya layan anda dan sebagainya. Bila habis live ni saya dah tak kisahlah. Tak kisahlah siapa live tengok aku tadi. Kisah pula aku. Kan? Sebenarnya, tuan-tuan, itu adalah perkara yang menyebabkan kita rasa emosi kita, rasa aku perlukan korang untuk tengok aku ni. Kan? Aku perlukan korang untuk aku buat lagi bagus. Maksudnya kita layan orang ni dengan emosi. Sebab bila orang ni, macam contohlah, saya perlukan anda, saya layan anda penuh dengan emosi. Bantu anda dan sebagainya. Macam contoh sharing hari ni kan, saya bantu anda sebagainya. Tapi sebenarnya, time live ni je. Bila habis live nanti, adakah saya perlukan anda? Itu maksudnya 80 emosi. Itu maksudnya 80% orang tu bila dekat dengan anda, ataupun sentiasa bersama dengan anda, sebenarnya kita tengah jalinkan satu emosi yang sifat manusia lah, iaitu emosi. 80%. Tapi 20% logiknya adalah, maksudnya 20% logik ni adalah kita sebenarnya nak something daripada dia je. Macam contoh saya bagi contoh tadi, 80% saya perlukan anda untuk bantu saya tengok live saya. Tolonglah 100 orang tengok live saya. Tak. Kan? 100 orang. Anda pun bagi tahu kat orang lain, tolonglah tengok aku punya live malam ni. Aku tengok malam, mesej semua orang. Tengok live kita malam ni 100 orang. 100 orang pun dah tengok hari ni contoh. Okey, kita pun bagi. Habis je sesi live ni, terus kita hilang. Maksudnya kawan-kawan, macam mana kau punya live tadi? Bagus tak? Semua orang ramai tak tengok? Kita pun tak respon dia punya mesej. Sebab dah tak perlukan dah. Dah tak perlukan dah dia. Kan? Kita dah capai dah 100 live. Lepas tu kita tak payah perlukan dia dah. Itu maksud dia. So tuan-tuan, tolonglah layan orang seperti manusia. Kalau anda minta tolong dia, anda perlulah dia kalau minta tolong anda pun perlu tolong dia lah. Okay? Ini sifat yang susah untuk setiap orang dapat. Macam saya sekarang pun, saya pun masih lagi orang kata apa, nak pastikan kita layan orang seperti manusia. Maksudnya nak capai kepada orang kata apa, macam ni nak cakap, dia punya tengok susah kan nak cakap kan. Layan manusia ni sebenarnya bukan senang lah. Setiap manusia dia ada cara dia. Tapi setiap hari kita berusaha layan orang. Macam contoh kita kerja lah, senang cerita lah. Saya rasa Allah memudahkan saya bagi ilham ni. Contoh kita kerja kan, kalau dalam satu department lah katakan, rakan-rakan kerja kita perlukan dia ketika itu je. Kan? Tapi kadang-kadang kita rasa macam patut ke aku buat macam ni dekat dia sebenarnya dia ni bukanlah robot sampai aku nak push dia macam ni kan. Macam ni lah, aku bagi deadline lah. Aku bagi due date. Dia jadi macam tu. Macam banyak, boleh katakan saya dah mula jadi bertolak ansur. Dulu saya tak kisah, aku nak hari ni juga aku dapat. Contoh kan.
Orang kata apa, kalau kerja tu macam tu, hari ni aku suruh kau dapatkan dokumen ni juga aku nak dapat hari tu juga. Kalau tak aku marah. Kan? Tapi sekarang ni saya dah mula jadi betul ansur. Sebab saya berusaha untuk nak layan orang seperti manusia, tak nak layan orang seperti robot. Layan orang seperti barang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu je saya kalau saya rasa macam alamak aku ni layan ni macam barang ke, apa yang saya buat ialah saya jadi dia. Contohlah saya cakap ni, aku nak something lah daripada dia ni, tapi aku nak hari ni. Tapi kalau bayangkanlah aku jadi dia, kalau aku push, aku tengah sibuk ni, tiba-tiba orang minta suruh aku buat benda lain yang dia nak hari ni, sedangkan aku dah ada kerja lain dah ni. So apa yang tuan-tuan boleh, apa yang menyebabkan kita rasa okeylah, kita betul ansur lah, dia bukan robot sampai nak kena semua benda nak buat, tak apalah kita bagi due date. Okey, aku nak esok sebelum tengah hari benda ni dah ada dah. Aku dah dapat dah dokumen tu. So dia jadi betul ansur. So apa yang saya kena buat ialah bila dokumen tu berkaitan dengan orang lain, saya akan cakap dengan orang tu lah, esok saya bagi dokumen tu sebelum tengah hari. Kan? Sebab kita nak puaskan hati klien. Contoh saya banyak berurusan dengan klien. Contoh kita nak puaskan hati klien kita kan. Okey, hari ni juga saya boleh sediakan dokumen tu. Sedangkan yang buat dokumen tu bukan kita, orang lain. Tapi kita push orang tu untuk puaskan hati kita, menyebabkan kita rasa nampak kita ni, kita ni baguslah sebab sediakan hari ni juga. Sedangkan orang lain yang buat. Tapi kita push dia dan dia pun ada tas-tas yang lain kena buat. So kita mula nak bertolak ansur. Itu dia. Tuan-tuan, dalam kerjaya, dalam bekerja kena ada tolak ansur. Tapi tuan-tuan, tolak ansur tu pun ada berpada-pada jugalah. Kan? Kena berpada-pada juga. Jangan orang kata sampai orang pijak tu je. Sebab kerja ni anda ada KPI anda sendiri. Kalau benda tu boleh ditolak ansur, boleh nego, anda nego. Kalau anda rasa tak boleh nego, gunakanlah sifat kepimpinan anda untuk push dia. Itu je. Okey tuan-tuan, bukanlah hari ni saya nak share untuk anda jadi tegas. Tak, anda kenalah pastikan anda kena capai apa yang anda nak capai untuk kerja kan. Sebab kerja ni kalau anda tak buat, sebab kerja ni dia ada dua, satu untuk cara individu, satu secara berkumpulan. Kalau individu yang anda fokuskan sampai kumpulan anda out, sama-sama out lah. Kan? Tapi anda buat kerja kerana individu dan juga kerana kumpulan, insya-Allah dua-dua naik. Orang kata apa, dua-dua naik ke atas. Macam tu kan. Okey tuan-tuan, seterusnya yang terakhir, sifat yang terakhir. Okey, sifat yang terakhir ni insya-Allah saya rasa tuan-tuan mungkin dah biasa ataupun orang kata apa, dah biasa dengar lah. Tapi orang kata apa, sifat yang ketiga ni tuan-tuan, dia sangat-sangat susah. Dia menyebabkan kita rasa dendam pada orang. Bila kita berdendam ni, contohlah dulu kita belajar ke, kita kerja ke dengan syarikat lama ke kan. Contohlah terutama kita belajar lah kan. Kita belajar orang ni buat macam-macam kat kita. Kan? Dia sebab kita mungkin lah masa tu, mungkin anda ni antara orang yang mungkin dipilih oleh satu seluruh universiti bahawa anda ni memang yang terbaik. Sampai kan ada orang dengki kat anda, dia berdendam kat anda, dia buat macam-macam pada anda. Kan? Sampai sekarang anda ingat lagi. Dia punya dendam tu, anda punya dendam pada dia tu, sampai sekarang anda ingat. Kan? So yang itu sebenarnya susah untuk kita nak orang kata apa, benda ni susah lah. Setiap manusia, saya tak tahulah, saya rasa daripada 10 manusia mungkin seorang je lah yang ada sifat ni. Kan, iaitu maaf. Mudah memaafkan. Kan? Mungkin ada orang tanya, kenapa asyik gambar orang bagi kek batik ni? Kita orang punya produk. Kita orang share je lah gambar. So maksudnya tuan-tuan, sambil-sambil saya share ni, sambil-sambil tu juga nak tunjuk klien-klien kita kan, klien-klien Senduk Nazmi yang dapat kek batik. So ini antaranya yang dalam gambar ada cerita tuan-tuan. Dalam gambar ada cerita. Macam contoh yang ni kan. Gambar yang pertama, yang kedua saya dah terlepas dah, saya tak cerita lah pasal gambar tu. Tapi gambar kenapa saya letak ni semuanya ada cerita. Yang ini tak silap saya sebelum PKP kot kami hantar anak saya. Bila kita hantar tu balik tu kan banyak kedai kat tepi jalan kan.
Kan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kan dah boleh berniaga kan. Masa saya sebelum PKP ni, sepanjang perjalanan tu, anak saya asyik, abah nak ni, abah nak ni, abah nak ni. Dia rasa macam, alamak, asyik nak kena berhenti kan. Kau nak mana satu? Bukan semuanya hauram makan. Anak saya yang pertama kan. Bukan hauram makan semua pun. Abah beli banyak-banyak pun kan. Pilih satu antara semua jalan ni, semua kedai yang kita lalu ni. Dia kata, okey lah abah nak pau. So, bila kita bagi pau, so kita rasa seronok lah. Kan? Kita rasa seronok untuk anak. Okey, untuk yang ketiga, maaf, mudah memaafkan. So macam contoh, terima kasih jugalah Cik Puan Nur Sazana Atikah join kita hari ni. Boleh dan dah maafkan tapi susah nak lupa. Kira macam mana Yang ini saya mungkin boleh share lah sebab saya rasa ini pun berlaku jugalah dekat kita jugalah. Macam contoh saya akan share satu cerita yang menyebabkan anda rasa insya-Allah nanti anda betul akan rasa tenang lah. Adakah Nur Sazana ini maafkan saya tapi tak lupakan saya, maksudnya dia tak boleh lupakan apa yang saya buat pada dia? Saya tak tahu lah apa yang saya buat dia kan. InsyaAllah tak ada benda yang tak baik lah saya buat pada Sazana lah. Okey tuan-tuan, untuk yang memaafkan orang, betul saya kata. Macam contoh Cik Puan Sazana cakap kan, dia message, dia komen ni kan. Boleh nak maafkan tapi susah nak lupakan. Sebenarnya anda tak maafkan dia lagi lah tu. Sebenarnya anda masih belum, orang kata apa, anda dah maafkan tapi sebenarnya dia tak lepas. Gitu. So maksudnya tuan-tuan, saya akan share dengan anda satu cerita di mana ketika saya kerja dulu. Saya kerja dulu. Di mana saya terpaksa diberhentikan. Okey, terpaksa diberhentikan, okey. Bukan kerana sukarela diberhentikan. Dan macam-macam perkara yang berlaku. Dan ketika itu memang saya rasa sebab saya masa tu dalam keadaan susah lah sebab isteri nak bersalin dan sebagainya kan. Masa tu perlukan duit dan sebagainya kan. Dan ketika itu memang saya rasa memang saya kata dia ni memang aku takkan maafkan lah sampai bila-bila. Memang aku takkan maafkan. Sebab kau lah penyebab aku rasa macam semua benda lah lost kan. Tapi bila saya jumpa cikgu saya, dia kata macam ni, betul orang buat kita tapi dia ada cerita dia lah kan. Tapi lah sampai bila benda tu akan, orang kata apa, sampai bila kau nak pastikan kau nak berdendam dengan dia. Sebab bila kau mati nanti, orang ni yang akan cari kau nanti kat akhirat nanti. Kau tak kesian ke kat dia? Tak kisahlah dia buat apa kat kau sekarang ni. Sekarang ni, apa yang kau boleh buat ialah kau pergi semayang, kau solat sunat, kau duduk kat situ dengan secara rela hati, secara tenang, kau cakap nama dia, kau cakap sekian Fulan the Fulan, aku maafkan kau sepanjang apa yang kau buat pada aku. Aku maafkan kau dunia dan akhirat. Lepas tu kau tak payah fikir pasal dia. Apa tuan-tuan? Benda tu memang susah. Saya cakap terang-terang. Memang saya buat benda tu memang susah. Walaupun saya dah lepaskan tu, saya dah maafkan semua apa yang dah berlaku. Tapi benda tu masih lagi melekat dekat hati. Tapi tuan-tuan, apa yang kita buat ialah kita sentiasa memaafkan dan sentiasa mendoakan. Dalam doa, kalau saya berjemaah dengan isteri selalu dengar doa saya iaitu maafkan cikgu-cikgu saya, jiran-jiran saya, kawan-kawan saya, orang-orang yang pernah sakiti saya dan sebagainya, saya maafkan. So apa yang kita buat ialah kita doakan dalam doa kita ataupun kita maafkan dalam doa kita. Sepanjang hari kita buat, kita buat doa tu, insya-Allah dia boleh melepaskan secara perlahan. Tapi dia bukan sekejap tau. Dia lambat lah. Dan tuan-tuan puan, bukanlah percaya. Ini tuan-tuan sendiri lah kena hadapi. Saya kadang-kadang saya cerita tu sebab saya dah rasa. Sebab tu saya takut nanti bila saya cakap, confirm lah korang akan rasa tak. Try je buat. Macam tu tadi kan, pasal sedekah tadi kan. Dah 2 tahun lebih baru saya berani cerita kat orang. Dekat sini, live ni. Sebab saya rasa magic lah benda tu. So apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, pelan-pelan buat benda tu. InsyaAllah nanti sampai satu tahap, confirm lah anda boleh lupakan lah. Dah maafkan dan anda boleh lupakan dah. Sampai satu tahap tuan-tuan, saya pernah alami ialah saya mimpi dia.
Saya mimpi orang tu. Bukan sekali tau, 2-3 kali selepas benda tu dah tak ada. Mimpi tu kita tak tahulah, mimpi tu biasalah permainan tidur. Tapi kalau dia datang sekali, 2 kali, 3 kali dalam tempoh seminggu, apa yang anda rasa? Itu saya kata. Anda maafkan secara perlahan-lahan, dalam doa pun anda maafkan, sentiasa maafkan, betul-betul supaya Allah memberi kemudahan anda untuk melupakan dia, melupakan apa yang dia dah buat pada kita. Secara perlahan-lahan, insya-Allah betul anda akan dapat ketenangan tu. Anda akan release, memang akan release, betul-betul release lah. Okay, alright. So saya nak share tentang satu perkataan yang sangat-sangat awesome. Ini dia awesome dia. Awesome word. Saya maafkan si Fulan-Fulan ataupun siapa-siapa saja yang anda nak maafkan. Dan kepada yang live dengan saya ni, insyaAllah mungkin adik-adik saya, mungkin kawan saya yang juga live, nanti siapa-siapa yang tengok ni balik di YouTube saya Hasbila Oshan dan juga di Facebook Sendukna Azmi, sekiranya anda kenal saya dan mungkin ada something yang saya pernah buat pada anda, saya mohon maaf lah. Dan kepada anda juga mungkin pernah buat something pada saya yang saya mungkin dah tak ingat dah, sebab saya dah belajar bahawa benda yang orang lain buat pada kita jangan kita ingat sampai mati lah. Sebab nanti hati kita betul-betul tak tenang lah. So saya pun dah lupakan lah apa yang berlaku. So the awesome word, awesome word, saya maafkan. Ingat tu, kek batik tu. Okay tuan-tuan, insyaAllah 3 sifat ni insyaAllah. Sifat yang pertama, rendah diri, rendahkan hati anda. Yang kedua, apa yang kedua? Saya dah tak ingat dah. Yang kedua tadi, apa yang kedua tadi rendah diri. Yang kedua ialah layan orang seperti manusia. Dan yang ketiga ialah ataupun memaafkan orang. Yang nombor 3 ni, sebab tu saya letak nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 3 ni lah yang memberi cabaran kepada anda semua nanti. Sebab yang nombor 3 ni lah tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang hati kita tak bahagia. Kita tak bahagia tuan-tuan. Yang pertama insyaAllah kita boleh belajar. Yang kedua pun sama juga macam saya share tadi kan. Kita jadi orang tu. Katakanlah kita nak marah orang tu, kita jadi dia. Katakanlah aku jadi dia, aku marah dia, apa yang aku rasa dia akan jadi macam tu. Tapi macam saya cakap tadi, dia tengok kepada keadaan lah. Janganlah semua benda yang anda rasa nak marah tiba-tiba anda fikir aku jadi dia, apa aku rasa. Tak. Depend pada anda lah kan. Tapi itulah untuk mendidik diri anda, itu cara dia, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan, saya rasa itu sharing yang saya rasa ini sharing yang bukanlah sharing apa sangat kan, tapi lah sharing yang saya rasa saya pun share dengan anda something yang magic tadi. Dan berkaitan dengan maaf tadi tuan-tuan, ada 3 perkara yang mungkin kita boleh buat kesimpulan. Antaranya ialah lepaskan masa lalu. Kita cenderung membawa masa lalu dan kesalahan orang lain dalam hidup sehingga hari-hari kita terasa berat. Yang ni. Padu tak ayat dia tuan-tuan? Okay, lepaskan masa lalu tuan-tuan. Lepaskan. Tak kisahlah apa yang berlaku sepanjang hidup anda, orang yang anaya anda ke, orang bully anda ke, orang, yelah saya fahamlah, anda ada sejarah masing-masing. Lepaskanlah, maafkanlah. Jangan bawa dalam kehidupan anda. Bila anda bawa dalam kehidupan anda, sebab tu anda kadang-kadang dia rasa berat je. Kan rasa berat je. Macam itulah. Okay, yang kedua, belajar memaafkan. Kita mengundang pelbagai kebaikan datang dalam kehidupan. Bila kita maafkan orang, insya-Allah ada benda baik akan datang. Macam saya tadi kan, kita maafkan. Bila dah maafkan betul-betul dah tak ada apa-apa lah. Aku dah tak ada apa lah nak tuntut pada engkau dah. Tak apalah, benda tu dah lama berlaku dan sekarang ni aku nak move on. Kan? Belajar memaafkan tuan-tuan. Macam contoh anak-anak kita kan. Kadang-kadang kita geram juga dengan anak-anak kita kan. Tapi anak-anak sentiasa doakan pada mereka. Dalam doa tu, masa solat jemaah tu tuan-tuan, suami isteri kan, baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat tuan-tuan. Bagi anak dengar, aku maafkan anak-anakku. Sebut, kalau boleh sebut nama lah. Macam contoh, tak boleh nak sebut nama, sebutlah anak-anak. Tak tahu lah, faham-faham lah dia. Kan? Bila solat jemaah, bila anda sebut benda tu, anda tengok muka anak-anak anda. Dan
mungkin ada masa nanti akan anda menitis air mata. Bukan anak-anak anda, mungkin anda yang menitis air mata. Sebab apa? Anda cubalah untuk belajar memaafkan. Macam contoh ni, founder Senduk Nazmi, awesome word, saya maafkan. Nampaknya saya dah ada trademark dah ni. Awesome word. Okay, yang seterusnya, sifat Allah para Nabi, Allah SWT akan mengampunkan kesalahan orang yang memaafkan orang lain. Yang macam ni lah saya cakap. Kita kalau susah nak maafkan orang lain, kita ambil sifat Allah dengan sifat Nabi je, yang mudah memaafkan orang lain. Macam kita manusia tuan-tuan, kita manusia kan, kita buat banyak dosa, kita tak sedar pun kita telah membuatkan Allah murka pada kita. Kan bukanlah murka, dia lebih kepada kita buat banyak dosa, lepas kali kita minta maaf pada Allah kan. Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampunkan hamba-hamba dia. Kalau dia dah sedar dia buat dosa, dia nak minta maaf, Allah akan mengampunkan. Dia macam ni, rahsia dia, bila anda rasa anda buat dosa, memang confirm setiap hari, sepanjang hari anda akan buat dosa. Yang anda tak sedar, walaupun dosa tu dosa kecil. Kan? Macam tu, kalau anda tak tahulah, anda bangun pagi kan, anda bangun subuh, anda solat subuh, lepas tu anda buat aktiviti, mungkin anda buat aktiviti, apa-apa aktiviti lah. Sepanjang hari tu, cuba anda duduk balik, lepas solat isyak tu anda duduk balik, duduk sambil-sambil ni kan. Cuba anda fikir, apa dosa anda buat hari tu? Dia mungkin anda, okay, aku kerja, aku buat dosa apa je? Sepanjang hari aku buat kerja. Sepanjang kerja tu, tuan-tuan anda tak buat perasan dosa apa. Kadang-kadang kalau kita kerja, dosa yang paling kita biasa buat, ni saya tak tahulah. Biasa kita buat ialah kita melewatkan solat. Perasan tak? Kadang-kadang pukul 4 pun nak solat Zuhur. Itu antara dosa juga. Kita rasa benda tu kecil, tapi sebenarnya tu bagi itu besar lah juga maksudnya, tapi kita nak anggap benda tu kecil. Dan masa tu kita minta maaf, ya Allah maafkan aku sebab aku solat lambat. Nak asar baru aku solat. Kan anda sedar, anda macam tu lah juga orang lain kan, maafkan dia orang. Kan Sazana, baiklah tuan. InsyaAllah Sazana, anda kalau anda tengok balik sharing ni nanti, cuba sebab samalah, saya dulu pun boleh katakan susah lah. Saya tak tahu Sazana masukkan pada siapa, adakah pada saya? Nanti saya call dia lah, aku ke tu? saya akan minta maaf kat dia lah. Kan Sazana ni banyak tolong saya lah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti pergi kat Facebook dia, add friend dengan dia Sazana Atikah. Dia banyak cerita dan saya suka cerita kehidupan dia selepas kahwin tu, dah sepanjang kahwin, dah ada anak ni, dia ada sejarah dia. Sangat-sangat, kalau kita belajar daripada dia punya cerita tu, sebenarnya kita banyak ibrah yang kita boleh belajar. Terutama orang sekeliling yang banyak mulut ni. Sazana tahulah apa yang saya cakap ni. Kan? Sebab Allah maha bijak dalam perancangan dia. Ada sesuatu yang kita tak sedar. Orang lain tak nampak sebenarnya. Itu kan. Macam contoh Sazana, saya tak tahu. Sazana terus cakap, bukan dengan saya. Alhamdulillah. Saya minta maaf lah sebab Sazana ni banyak tolong saya. Terutama bila saya pergi Penang, interview di Penang dan sebagainya kan. Sazana ni sangat banyak bantu. Add friend dia tuan-tuan. Sazana Atikah, insyaAllah. Okay tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan, ini sedikit lah saya dah sharing kan. Saya nak sikit founder Senduk Nazmi kata share lah sikit kita punya bisnes. Ni dia. Terima kasih tuan-tuan. Bersama dengan Senduk Nazmi, teruskan menyokong kami insyaAllah. Terus menyokong kami dalam memberi kebahagiaan ataupun cipta kebahagiaan pada orang lain. Macam contoh hari ini, semalam ada satu cerita di mana kami punya pelanggan share kat Senduk Nazmi yang We Create Happiness tu, pergi share pada kawan-kawan dia dekat tempat kerja. Tempat kerja dia terus request dekat kami punya link ni, bit.ly/Senduk Nazmi, anda pergi link ni, terus dia buat order. Dia kata sedap lah you punya kek batik ni, I nak try, I nak beli satu kek besar untuk I nak beli. Dia sebenarnya nak hantar ke Kelang. Kelang jauh. Seperti dia kata, okey lah you hantar kat office I je lah. Sebab hari Jumaat cuti. Kan, sebab Jumaat ni ada Chinese New Year. Kepada anda yang bekerja, confirm anda cuti kan. Dia dah macam sekarang kan, siapa yang work from home kan,
Dia macam cuti. Apa benda cuti tu Sebab apa tuan-tuan? Dia macam tak ada apa-apa. Macam tu kan. Macam contoh saya lah bekerja kan. Kawan-kawan bekerja kan. Macam tu kawan saya lah kan. Apa dia cuti? Apa benda cuti tu? Sebab dia rasa aku kerja ke, tak kerja ke, aku stick dekat rumah. Kan? Cuti dia langsung tak tersentuh. Sebab apa dia work from home? Aku nak cuti buat apa Aku kat rumah pun aku kerja. Cuti pun aku kerja. Maksudnya dia punya persekitaran tu masih lagi macam aku tak boleh cuti kot. Macam tu. Tapi tuan-tuan spend time lah dengan family. Janganlah hari Sabtu Ahad pun anda buat kerja kan. Maksudnya dia punya boleh katakan kita work from home ni dia macam tak cuti lah. Tapi yang bestnya ada anak-anak dengan isteri depan mata kita kan. Tapi sebenarnya tak best tau. Nanti kan saya punya sharing nanti tentang work from home. Jangan terlampau lama work from home di rumah. Kalau boleh pergi ke office tuan-tuan. Nanti saya share dekat live yang seterusnya tentang bahana depression. Mungkin saya nak share tentang depression. Depression kecil dengan depression besar. Okay. So dia ada related dengan saya punya cerita kisah yang pertama dulu. Cuma saya tak tekankan pasal depression tu. Tapi nantikan live yang seterusnya saya nak cerita pasal depression. Terutama dengan tempoh PKP ni tuan-tuan, tekanan ni sangat besar lah. Terutama bila work from home ni anda berada di rumah kan. So bila anda dah habis kerja, anda bersama dengan anak-anak, emosi, mood kerja tu masih lagi ada sebab anda berada di rumah. So dia akan menyebabkan sifat-sifat yang negatif lah akan keluar. So tuan-tuan dan puan, nantikan sesi live yang saya seterusnya, insyaAllah saya akan share pada anda tentang apa itu depression. Bukanlah apa itu, saya bukanlah kepakar dalam perubatan depression. Mungkin saya boleh panggil abang saya nombor 3 lah kot. Kan? Dia doktor. Bukanlah doktor, maksudnya dia tahulah tentang perubatan ni kan. Kalau dia boleh, saya panggil dia live untuk cerita pasal depression, manalah tahu. Kan? Tapi depression ni sebenarnya bahayalah tuan-tuan. Terutama bila anda tiba-tiba seseorang kan, anda cakap seseorang diri, baik aku mati kot. Itu bahaya tuan-tuan. Itu bahaya. Sangat bahaya. Kepada mereka yang macam tu, better anda, orang kata apa, ini saya share sikit nanti saya share lagi dalam. Okay. Kalau anda rasa macam tu, contoh anda duduk dan diam kan, tiba-tiba cakap, better aku mati kan. Apa yang anda buat ialah, jangan duduk rumah. Maksud saya, pergi ambil motor, ambil kereta, keluarlah, anda nak pergi mana, jalan-jalan, ambil angin. Jumpa orang, jangan itulah. Jangan berada di tempat yang sama terlampau lama. Dan sebab emosi anda tu, bila anda di tempat yang sama, anda lah marah orang tu, kan? Terlampau lama sangat, dia akan meletup lah tuan-tuan. So tuan-tuan, nantikan depression, saya akan share insyaAllah nanti macam mana untuk atasi dia. Saya lebih share kepada macam mana nak atasi. Macam mana perasaan depression tu. Kan macam seronok je Cik Hasbilah, Tuan Hasbilah ni cerita pasal depression. Kan tak seronok pun, cuma saya nak share lah something. Macam mana anda nak atasinya walaupun anda masih lagi dalam keadaan depression. At least dapat mengurangkan anda punya tekanan. Okey tuan-tuan, insyaAllah terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Senduk Nazmi di hari ini 9 September tengok 9 Februari 2021. InsyaAllah kepada adik-beradik saya, kepada anak-anak buah saya, terima kasih bersama dengan Pak Su dan juga kepada kawan-kawan saya, mungkin Sazana, mungkin ada rakan-rakan lain yang akan tengok nanti, insyaAllah. Terima kasih. Saya doakan pada anda semua dipermudahkan segala urusan walaupun dalam tempoh apa yang berlaku sekarang ni, ditambahkan rezeki yang banyak, lagi halal, diberikan kesihatan yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk diri anda. Dan insyaAllah next live saya nanti insyaAllah saya akan ceritakan pasal depression. Itu yang saya rasa saya nak share lah. So nantikan, nanti founder akan upkan poster kan, insyaAllah tak bulan ni, bulan depan. Sebab
kita tengok kepada situasi lah, macam kepada warga-warga kerajaan, pekerja warga-warga yang kaki tangan kerajaan, dengan cerita gaji masuk awal. So bahagialah diri anda, bahagiakan keluarga anda, berikan sesuatu yang terbaik kepada orang sekeliling anda. Macam saya kata tadi, sedekah, banyakkan sedekah bukan sahaja dalam bentuk duit. Solat duha pun itu antara sedekah, kan, lepas solat subuh anda nak pergi kerja tu kan, solat duha 2 rakaat pun itu dikira sedekah. Anda senyum pun dikira sedekah, anda belanja orang makan roti canai dengan teh tarik pun sedekah, kan. Perbanyakkan memberi sesuatu kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain. Okay, so terima kasih tuan-tuan. Sekali lagi, insyaAllah kita akan jumpa lagi di live yang seterusnya. Dan saya sangat-sangat mohon maaf sekiranya kasar bahasa, dan saya mohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang saya share tadi mungkin akan menimbulkan riak dan sebagainya, tapi saya, dalam hati saya insyaAllah adalah untuk sharing kepada anda. Magic yang saya share tu adalah magic yang saya dah alami. So itulah tuan-tuan, insyaAllah Allah merendahkan hati saya untuk tidak merasa orang kata apa, sesuatu yang apa yang saya share tadilah. Okay tuan-tuan, itu saja kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa di lain hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut.